KPM. Berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama untuk mengenali bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja dari segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. So, hari ini kita masih lagi dalam series mengenali keperluan psikologi sukan untuk sukan spesifik. Dan hari ini kita akan masih lagi dalam sukan kemahiran. Okey, so sukan kemahiran hari ini yang kita nak cover adalah gimnastik artistik. Dan kita ada tetamu kita, of course kita ada Puan Azura Mat Nasir ataupun lebih dikenali dengan Kak Azura untuk saya lah. Hari ini kita nak buka banyak ilmu daripada dia untuk sukan gimnastik artistik ni. So Puan, apa khabar? Alhamdulillah, sihat Aruna. Okey. Terima kasihlah sudi menjemput. Tak, saya yang kena cakap terima kasih kerana sudi datang untuk bercerita dengan adik-adik ni kan, terutamanya adik-adik yang dah lama duduk kat rumah ni kan. So at least sedikit kita nak share dengan diorang. So bolehlah menaikkan semangat diorang kat rumah dan praktis sama-sama yang selalu kita cakap Okey, untuk hari ni gimnastik artistik. So boleh agak cerita sikit gimnastik artistik tu? Okey, gimnastik artistik ni kalau sebenarnya gimnastik ada dua, satu gimnastik berirama yang cantik-cantik tu yang itu kita panggil ataupun gym rama lah. Lagi satu betul. adalah gimnastik artistik. Okey, so gimnastik artistik ni ada kategori lelaki dan juga wanita. Okey. So basically setiap lelaki dan wanita dia ada lima acara. Termasuklah 5 event, 5 apparatus macam itulah. Okey. Jadi dia lebih kurang sama lelaki dengan perempuan, tapi ada satu atau dua tak silap saya, ada beza sikit lah. Okay. So antara acara-acara dia adalah floor exercise, senaman lantai, and then ada parallel bar, ada walk, ada pole, and then itu antara yang saya boleh, ada ring juga. Dan itu antara yang saya boleh share sikit lah tentang latar belakang sukan gimnastik artistik kan. Kita cerita pasal artistik hari ini. Dan dia juga bergantunglah kepada, kalau tengok kat pertandingan bergantung. Ada yang dia ada kategori yang semua dia rangkumkan sebagai overall champion. All disiplin tu. And then ada juga by spesifik apparatus tu maksudnya pingat boleh, maksudnya lagi banyak pingat lah sebenarnya so kan. Itu bergantung kepada tuan rumah tu lah, organizer tu sendirilah cara macam mana dia nak sampaikan sebenarnya. Kalau adik-adik pun tahu kan, sebenarnya sukan gimnastik artistik kita ni, dan sukan gimnastik tu khususnya lah, kalau kita kata gym drama dengan artistik tu khususnya adalah antara penyumbang-penyumbang pingat untuk negara kita, terutamanya di sukan SEA, di sukan Commonwealth ataupun sukan Asia tu sendiri sebenarnya. Kerana atlet-atlet kita ni, kalau adik-adik tahu, dah bermula daripada umur 7-8 tahun, 9 tahun dah ada. Dia kalau kata sukan gimnastik artistik ni memang seawal usia 5-6 tahun sebenarnya. Kan, dia dah mula daripada awal. So adik-adik yang dah mula daripada awal, maksudnya lagi bagus kalau kita kata kita dah ada keperluan psikologi, dah dimasukkan sekali. So maksudnya bila you dah sampai satu umur yang kita kata maturity punya umur, everything is lengkap lah, betul. Bukanlah kata kalau yang kecil-kecil tu tak perlukan psikologi. Perlukan, tapi approach-nya berbeza lah. So approach daripada orang besar dengan kecil ni lain. Dan sometimes ada juga cikgu-cikgu ke jurulatih sebenarnya dia dah apply dah teknik tu, tapi dia tak perasan. Tu yang dia kalau terselit macam burger lah, kita makan burger, ingat burger patty je, ada timun, ada tomato. Kadang-kadang saya pernah buat benda ni, itu benda biasa. Saya pernah buat. Sebenarnya benda ni dah dipraktikan daripada dulu. Cuma tak tahu nama je. Ataupun bila kita kata, kita selalu kata mental tak kuat dan sebagainya, tapi sebenarnya kita dah ada benda tu, cuma kita tak pernah ketengahkan benda tu. So kita tak tahu, rupanya dalam burger tu dah siap, dah ada semua benda contohnya kan. Cakap pasal burger lapar pula kan. Alamak, sedap pula. Tak apa kalau kita cakap benda-benda kecil ni, adik-adik ni macam burger macam tu kan. Alright, okay. So itu kita dah tahu sedikit tentang gimnastik artistik. So hari ni kita nak tahu lebih lanjut tentang gimnastik artistik kan. Of course kita ada wira-wira negara kita kita ada Farah Ann untuk kali pertama, beliau dah ke Olimpik kan. Beliau dah ke Olimpik. Kita ada Jeremia also dah ke Olimpik. Sebenarnya kita ada Nurul Fatihah dan ramai lagi nama-nama yang gah sebenarnya dalam sukan gimnastik artistik ni sebenarnya kan. Betul kan?
Didik TV KPM. Okey, tadi kita dah tahu sedikit tentang gimnastik dan acara-acara dia dan sebagainya. Of course, macam semua sukan ni pun ada isu-isu yang selalu timbul dan sebagainya. Dan sebagai seorang pegawai psikologi untuk tim gimnastik artistik itu sendiri, apa yang selalu akan nampak? Okey, kalau kita dapat lihatlah antara isu-isu yang kerap lah berlaku di kalangan atletik gimnastik ataupun dalam sukan gimnastik ini sendiri. Okey, yang pertama adalah kegagalan orang untuk mengingat rutin tu. Dia kadang-kadang bukan kegagalan pun, kadang-kadang benda tu terjadi because of hilang fokus kan. Selalunya mungkin boleh juga menyumbangkan sebab dia orang dah terlampau risau sangat mistake yang dah happen, lepas tu dia orang tu lupa apa next kan. Sebab dalam gimnastik tu every single rutin tu sangat penting. Sebab dia mempengaruhi pemarkahan. Betul. Kan. Dan ketepatan dia juga untuk sharp. Orang kata sharp, buat certain tu mesti sharp. Kena habis, jangan buat sepuluh jalan. So memang baguslah untuk gimnastik sebab artis selalunya selalunya sukan gimnastik ni sebelum dia pergi ke satu pertandingan, kita bagi control test lah. Okey. Sebab selalunya control test selalu isu yang dibawa oleh jurulatih adalah control test orang boleh buat, tapi kenapa bila pertandingan ada je yang tak betul. Kan. So itu semua banyaklah faktor-faktor. So kita libatkan benda tu, kita kaitkan benda tu dengan psikologi lah. Kan. Okay. So kalau hilang fokus tu normal lah kan. And then lagi satu macam kalau mana-mana sukan pun bimbang, nervous ni benda biasa. So bila nervous kita anggap nervous tu sebagai satu yang negatif, itu yang mempengaruhi kita punya prestasi. So kita nak rebound balik tu macam agak susah sikit lah sebab dia ada berapa minit tu dah kena settle kan. Yes, maksudnya mental recovery sangat penting. Refocusing, recovery. So itu yang antara isu lah sebenarnya kita nampak. Tadi kita dah bincang pasal isu-isu ni. So mengikut pengalaman apa keperluan psikologi sukan yang sangat penting untuk mereka semua? Okey, kalau bercakap tentang gimnastik ni, sebab kita dah pernah bercakap pasal goal setting. So betul. Konsep dia samalah. Okey. Yang pertama tentang teknik pernafasan. Teknik pernafasan. So bila khususnya teknik pernafasan ni akan membantu dia orang? Sebab dia orang macam tengah lari ke ataupun tengah sebelum nak start event ke ataupun semasa dalam event ke macam mana? Okey, yang pertama adalah contoh teknik pernafasan deep breathing. So itu membantu untuk menenangkan mereka, okey, and then mengawal kebimbangan. Sebelum start tu nak kontrol, ialah jantung berdebar, tangan bergetar tu adalah reaksi biasa sebenarnya. Betul. Tapi bergantung kepada kita macam mana kita nak anggap benda tu negatif atau positif. So itu yang menentukan prestasi kita pada hari tu. Jadi itu sangat penting lah. Sebenarnya pernafasan ni basic teknik yang perlu ada. Sebab bila lagi satu adalah ketika competition besar, stres. Ia membantu dalam pengurusan stres. Macam mana nak manage stres tu, okey? So, dan Kak dah cakap pasal stres ni. Selalunya apa yang stres yang ketika mana yang stres banyak berlaku, sebelum competition ke ataupun sebelum betul-betul nak masuk dalam gelanggang tu ke? Ataupun bila yang ketika paling banyak sebenarnya atlet-atlet ni yang merasai stres? Okey, sebenarnya diorang boleh paling awal diorang boleh rasa stres adalah ketika sebelum pergi pertandingan lagi. Bila diorang diingatkan dengan target. Awak kena capai KPI ni, KPI. Bila ada certain orang ataupun yang mengingatkan dia tentang target dia, apa yang dia perlu capai, expectation dia orang. Itu so, yang managing membuatkan expectation pun sangat penting juga kan. Betul. Stres ni terjadi sebab kita ada satu expectation untuk ataupun harapan untuk diri kita ni secara mungkin kita tahu kita boleh capai, tapi ada doubt sikit, ada sangsi sikit tentang dengan kelebihan kita. Dan juga kadang-kadang stres ni boleh jadi juga kalau atlet tu dia macam-macam dia punya peranan. Dia ada dah student, nak memuaskan hati jurulatih, memuaskan hati, and then parents pula. Kan sebab sukan ni pun sebenarnya banyak melibatkan, kalau kita nampak ini adalah antara sukan yang di mana pengaruh ibu bapa adalah sangat kuat dalam sukan ni sebab daripada saat kau umbi 5 tahun 6 tahun dah kena hantar. Mungkin kita belum lagi pergi sekolah sebenarnya lagi kan masa tu. Mungkin kindergarten lagi, tapi mak ayah fikir kita kena dah hantar dah anak-anak untuk ni. Sebab memang sukan gimnastik memang sokongan ibu bapa tu sangat penting lah sebenarnya. So kalau ibu bapa dapat input sikit sedikit tentang psikologi ni pun boleh membantu anak-anak ni kan. Dan tadi kita bercakap tentang relaxation lah, teknik. So antara yang lain adalah imagery. Latihan imagery ni memang sangat penting dan dia sangat digalakkan untuk dipraktikkan sejak kecil lagi. Tapi kita kena bagi tahu lah tujuan apa kita nak buat benda ni. Kadang-kadang atlet ni dia tak faham apa keberkesanan, apa tujuan dia buat benda ni. So, kalau macam saya kata macam imagery ni untuk diorang ni seolah-olah macam kita nak pergi berlakon.
Kan sebab dia nak melakonkan balik apa yang dia dah belajar. So kalau macam you jadi pelakon lah, you ingatkan balik. So imaginary saya nak kena pusing, ini contohnya kan. Macam kalau dalam gimnastik ni lebih kepada rutin je lah. Sebab dia satu sukan yang memang dia kena buat rutin tu untuk dapat markah. Betul. Jadi sebab kadang-kadang dia ada isu memori. Antara isu juga memori. Okey. Sebab kejap lagi saya akan share macam mana kita nak buat memory test. Okey. Tapi sebelum tu kita lalui dulu semua keperluan psikologi ni kan. Okey. Tadi kita bercakap tentang imagery. So macam mana imagery membantu mengingat spesifik. Kita pergi kepada spesifik dia punya rutin lah. Okay, right. So take one to the next one. Yes. Right. Okay, itu breathing and then imagery. And then lagi satu sukan gimnastik ni dia banyak terdedah dengan kecederaan. Jadi aspek psikologi psikologi sukan ketika tempoh kecederaan, pemulihan daripada kecederaan sangat penting. Betul. Sebab ni sukan yang mana dia menggunakan kekuatan diri sendiri. Yeah. So di mana dia punya kelebihan fizikal tu sangat penting. So kalau kata ankle sakit ke ataupun tangan sakit ke, nak buat aktiviti tu akan jadi susah. Sebab antara kerap tadi cakap tentang stres. Okey, antara kesan impak daripada kecederaan tu sebenarnya stres, kesihatan mental pun ada. So itu antara isu-isu yang pernah kita hadapi lah sebelum ni. Okay, kita pernah jumpa lah di kalangan atlet. Bila atlet sedang dalam tempoh pemulihan daripada kecederaan, especially yang memang terus tak boleh berlatih. Sebab lama kan, sebab kita mungkin boleh kata sebagai major injury lah, di mana mungkin patah ke dan sebagainya. Selain daripada memberi kesan kepada kesihatan mental, stres, dan juga daripada segi self confidence diri sendiri. Macam mana dia nak start balik daripada bukan kata daripada zero, daripada dia nak mengekalkan prestasi dia ataupun nak memulakan kembali. Sebab yelah, you dah somewhere, dah mungkin kata-kata 80%, tiba-tiba dah kena patah balik untuk 20%. Nak patah balik tu sebenarnya nak motivatekan diri balik, nak balik semula tu yang sebenarnya agak susah kat situ. So itu antara kesilapan beberapa atlet yang memandang rendah terhadap kepentingan psikologi ketika tempoh pemulihan daripada kecederaan. Recovery. So very important kalau adik-adik memang ada kecederaan dan sebagainya, carilah siapa-siapa psikologi ataupun siapa-siapa yang boleh membantu anda untuk nak menenangkan diri anda dulu. Dan yang penting adalah mengingatkan diri anda supaya yang ini adalah hanya sementara saja. Sebab bila kita cedera dengan automatic, goal setting pun dah kena berubah. So maksudnya kita mungkin kata okey, tahun ni kita nak menang pingat ni, saya nak pergi MSSM, saya nak make sure yang junior Asian Junior Championship saya nak pergi. Boom, accident happen. Okay, kemalangan happen ataupun injury happen. Everything change overnight kan, kita kata. Semua ubah. So maksudnya daripada kita kata nak menang pingat, sekarang kita kata okay, I need to recovery within 3 months. Dalam 3 bulan saya dah kena balik semula ke gelanggang dan sebagainya kan. Alright, okay Kak. Tu antaralah kaedah-kaedah lah yang kita boleh sedikit sebanyak lah boleh share dengan penonton kita pada hari ini. Alright, okay. So kita dah tahu tentang keperluan-keperluan psikologi ni kan. Mungkin nampak macam basic sebenarnya. Kita mungkin cerita benda yang hampir sama, tapi ingat balik, basic tu adalah very important. Fundamental very important. Kalau adik-adik gimnastik pun dah tahu. Kalau tak pandai nak buat rolling, tak boleh nak buat benda lain. So you kena pandai buat rolling dulu, you kena pandai buat jumping dulu. Yang paling penting kena pandai landing dulu. Itu yang paling penting kan. Kalau kita lupa landing, memang sudahlah. So maksudnya sama juga kita nak balik semula kepada basic, dan keperluan psikologi juga bermula daripada basic-basic itu sendiri sebenarnya. So tadi akak dah kata nak share sikit tips untuk teknik test, memory test tu. Okay. So, saya excited pula nak test memori saya ni. Okey, antara memori test ataupun aktiviti-aktiviti untuk menguatkan kita punya memori. Yang pertama adalah contohnya kita ambil satu maybe permulaan lah, macam tray ke ataupun box. Kita letak bermacam-macam barang dalam tu. Okey, so kita bagi masa kepada atlet kita, saya bagi masa 1 minit untuk anda mengingat apa barang di dalam. Okey, apa barang di dalam. So kita letak macam-macam lah, banyak. So you boleh letak macam-macam, permainan ke ataupun alat tulis ke, anything you boleh letak dalam tu. And then suruh diorang listkan, senaraikan. Okey, senaraikan ataupun maybe nak tambah sikit dia punya kesusahan tu dengan lukis apa barang yang ada. Sebab kadang-kadang ada yang setengah atlet ni dia suka menulis ataupun dia lebih kepada visual, dia suka membayangkan, so dia suka melukis. Kita boleh pilih mana-mana yang cara kita nak. Okey, itu salah satulah. So berapa banyak barang yang dia boleh ingat tu, itu kita ukur dia punya tahap memori. Ada masa ke? Kalau macam ada masa tray tu, okey, tengok dalam masa 10 saat. Lepas tu terus ambil.
Macam tu ke? Dia macam contoh kita bagilah 30 second ke untuk tengok ataupun 1 minit tengok. Okey, sekarang dalam masa 10 saat tulis apa benda yang ada kat dalam. Ataupun nak tambah lagi dia punya kesusahan tu. Okey, berapa pula kuantiti yang ada dalam tu? Apa warna dia? Ya, apa warna? Yes, apa saja spesifikasi barang-barang tersebut. So kita boleh ubah sesuai. Benda ni fleksibel, ikut kesesuaian, nak buat bila ke, nak buat macam mana ke. Okey, tak ada masalah. Okey, so kita boleh menilai dia punya progression based on sebab apa, bila kita bagi masa tu dia ada satu pushing. Boleh sebab push kita dah dia. letak stress dah kat situ. Yeah. Stress of the time di mana kita tak boleh ambil leisure of the time tengok lama Betul, sambil betul. lewa. Nak ingat kita ada 30 saat saja, ingat sebanyak mungkin. Masa tu lah yang skill macam kita kata, okey aku akan ingatkan semua dalam order. Kan? Maksudnya ni pen, ni kertas, ni batu, ni okey ni kategori-kategori. Ni datang dengan strategi sebenarnya kan, betul tak? Right, okey. So tu antaralah Runa, kita boleh try lah. Untuk buat aktiviti macam tu lah. So kalau adik-adik kat rumah ni dah boleh pergi ambil tray, okay, letak barang-barang, lepas tu cakap dengan adik. Kadang-kadang tak guna tray, kalau ada katil, bentang je atas katil tu. Lepas tu tutup. Jangan pula bentang tengok. Jangan tengok pula tu. Jangan pergi jeling-jeling pula kan. Tak boleh lah macam tu. Kena honest lah kan. Kita nak buat aktiviti ni kan. Itu memory test. Ada lagi tak yang kita boleh cari dalam internet ke? Sebab banyak, saya rasa sangat banyak. Macam kalau macam-macam apps, okey. Dia pelbagai. Ada yang macam contohnya saya bagi contoh, dia letak gambar banyak-banyak, and then dia pop up kat sini. So dia suruh teka apa kat dalam tu, warna apa, betul. Berapa number ini ada. Macam tu. Dia ada yang cut, yang you selalu nampak yang cut puzzle tu yes, kan. Yang buka match. satu, lepas tu mix and match and everything. Itu pun bagus sebenarnya. Sebenarnya itu adalah antara, especially yang adik-adik kecil yang mungkin 5-6 tahun dan 7 tahun, mungkin ni kita boleh try dulu kan. Try dulu mix and match. Kalau hari ni dapat 20, besok nak dapat 30 contohnya sebab kan. kadang-kadang yang macam sebab tu saya cakap tadi di awal sesi kita tadi, okey. Walaupun sekecil-kecil umur kanak-kanak tu 5-6 tahun, pendekatan yang kita guna tu perlu sesuai lah. Okey, perlu bersesuaian supaya menarik minat dia untuk menggalakkan dia mengaplikasikan teknik-teknik psikologi dalam sukan gimnastik. Alright. So kat internet nanti jangan asyik nak pergi tengok cerita bukan-bukan, okey, ataupun nak tengok kartun saja, dah boleh dah kita pergi untuk cari aktiviti-aktiviti fun sebenarnya kan. Terima kasih kepada Puan Azura sebab dia dah share benda ni dengan mengikut pengalaman dia juga. Sebenarnya bila kita dengan yang kat rumah ni pun kita test benda ni pun kita rasa interesting. Alamak, bestnya buat balik macam kanak-kanak dekat sekolah kan. Contohnya ni, contohnya nyorok-nyorok apa kat tangan aku macam tu kan. Alright, okey. So, saya harap adik-adik dah dapat teknik-teknik dan keperluan psikologi sukan untuk gimnastik artistik terutamanya. Didik TV KPM PM. Okey, tadi kita dah tahu pasal keperluan psikologi dan apa isu-isu akan timbul dan sebagainya. So sebelum kita nak mengakhiri rancangan ni juga, Akak ada apa-apa tips untuk adik-adik kita yang kat rumah ni? Okey, untuk yang menonton rancangan kita pada hari ini, psikologi sukan ataupun kemahiran mental ni sama penting dengan kemahiran fizikal. Okey, jadi kalau kita tengok mana-mana juara dunia pun dia punya kemahiran mental, sebab bila kita sampai di peringkat level yang tertinggi, semua dah bagus, tapi yang menentukan menang atau kalah adalah kekuatan mental. Okey, so praktikkan daripada sekarang, latih diri anda untuk menjadi juara di masa akan datang. Okey, sebenarnya Kak Azura dah cakap untuk saya sekali. Okey, so pastikan adik-adik dengan apa yang kita share ni adalah sedikit, sebenarnya ada banyak lagi yang kita sebenarnya dalam sukan ni. Mungkin kita bagi ni hanya mungkin 2%, 3% dan sebagainya. Betul. Tapi at least kita start dengan yang kecil, nanti lama-lama bila you dah tahu, daya you nak cari sendiri tu dah ada inisiatif untuk kita nak cari dalam internet sebenarnya, sebab banyak maklumat dalam internet ni sebenarnya. Tapi cuma kita kena tahu apa yang kita cari dulu. Kan? Keyword kena betul lah kan? Betul. Nak cari pasal gimnastik artistik, tekan pula gimnastik irama. Lain pula kan, apparatus kena golek-golek pula lain macam kan. So kena cari benda yang betul dan yang mengikuti kemampuan kita dan kelebihan kita sebenarnya. Itu yang penting sebenarnya. Soalan untuk kali ini adalah, sekiranya anda menghadapi sebarang kecederaan, apa yang perlu anda lakukan daripada segi psikologi sukan? Okey, terima kasih banyak Puan Sama-sama. Azura untuk sama-sama dengan kita hari ini untuk gimnastik artistik. Dan sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Ini Minda Juara.
KPM